Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tentang teori pengurusan klasik. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, Nur Syamira, Siti Syazlia, saya Wan Syazwan Syamil, Izlia Izurin, Muhammad Faris dan Muhammad Islahuddin. Okay, saya akan membentangkan tentang pengenalan terlebih dahulu. Sebelum kita mengenali apa itu pengurusan klasik, kita perlu mengenali apa itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara dasarnya ialah hubungan baik atau interaksi di antara manusia, struktur, fungsi organisasi dan proses penyusunan sebagai aliran mesej dalam sesebuah rangkaian organisasi. Komunikasi mempunyai 4 fungsi utama dalam sesebuah organisasi seperti kawalan, aktivasi, emosi dan pertukaran informasi. Teori komunikasi boleh didefinisikan kepada beberapa maksud seperti teori komunikasi, hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi secara keseluruhan ataupun sebahagiannya merupakan penjelasan, penerangan, amalan tindakan manusia berdasarkan medium komunikasi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang gambaran secara keseluruhan teori komunikasi klasik. Teori pengurusan klasik telah diilhamkan oleh seorang jurutera pada sekitar tahun abad ke-19 dan awal abad ke-20. Individu tersebut bernama Henry Fayol yang juga pada ketika itu digelar sebagai bapa teori pengurusan moden. Henry Fayol pada masa itu dalam usahanya memperkenalkan teori pengurusan klasik telah memperkenalkan 2 ciri utama iaitu elemen-elemen pengurusan dan prinsip-prinsip pengurusan. 5 elemen pengurusan yang telah diperkenalkan oleh Henry Fayol adalah 1. Perancangan, 2. Penyusunan, 3. Arahan, 4. Koordinasi dan yang terakhir adalah kawalan. Seterusnya adalah konsep komponen pemboleh ubah untuk teori pengurusan klasik. Masyarakat berubah daripada pertanian kepada perindustrian. Contohnya, kerja yang boleh dilakukan oleh individu atau kumpulan mula berpindah ke kilang yang berkait rapat dengan jentera dan industri. Henry Fayol adalah seorang perindustrian daripada Perancis yang lebih dikenali sebagai bapa kepada teori pengurusan moden. 2 ciri utama yang diperkenalkan ialah elemen-elemen pengurusan dan prinsip-prinsip pengurusan. Elemen pengurusan mengambil berat tentang perkara yang harus dilakukan oleh pengurus dan prinsip pengurusan mengambil berat tentang bagaimana pengurus harus mengiktirafkan elemen. Seterusnya yang keempat adalah andaian dan idea teori. Menurut Henry Fayol terdapat 14 prinsip. Yang pertama adalah perbahagian kerja. Pembahagian kerja dapat meningkatkan produktiviti apabila pekerja melaksanakan tugas tertentu. Seterusnya, mengurangkan beban dan bertanggungjawab pekerja. Kedua adalah autoriti. Fayol mentafsirkan kuasa sebagai hak untuk memberi arahan dan kuasa untuk mendorong seseorang untuk mengikut arahan. Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin adalah berdasarkan arahan dan prosedur mengikut arahan dan menghormati perjanjian antara organisasi dan pekerja. Seterusnya, keempat adalah satu perintah. Fayol percaya bahawa pekerja mesti mengambil arahan daripada seseorang majikan sahaja. Seterusnya, kelima adalah satu arahan. Aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama hendaklah digabungkan dalam satu rancangan dan diuruskan oleh seorang pemimpin sahaja.
Seterusnya, keenam adalah mengutamakan matlamat organisasi. Kepentingan organisasi hendaklah diutamakan daripada kepentingan individu. Matlamat organisasi adalah lebih penting daripada matlamat peribadi. Seterusnya, ketujuh adalah pembayaran upah. Bayaran yang berpatutan mesti dibayar kepada pekerja. Sokongan dan kesetiaan pekerja boleh mendapat imbuhan perkhidmatan yang sepadan. Seterusnya, ke-8, pemusatan. Walaupun pengurus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap organisasi, mereka juga harus memperkasakan pekerja bawahan dengan kuasa yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dengan berkesan. Kesembilan adalah rantai pemerintahan. Rantai tadbir urus ini menunjukkan kuasa hierarki dari bahagian atas struktur organisasi dan pada bahagian struktur bawah organisasi. Rantaian kuasa ini juga menunjukkan trend ke arah komunikasi formal dalam organisasi. Seterusnya, ke-10 adalah susunan. Fayol menggunakan prinsip penyusunan bahan dan sumber manusia untuk meletakkan bahan dan tenaga kerja di tempat yang betul pada masa yang betul. Yang ke-11 adalah keseimbangan. Pekerja harus diberi layanan yang seimbang dan saksama untuk membangkitkan kesetiaan mereka kepada organisasi. Yang ke-12 adalah kestabilan personal. Firma yang berjaya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil, pihak pengurus atasan hendaklah mengimplementasikan amalan yang menggalakkan penglibatan kaki tangan kepada organisasi. Seterusnya, yang ke-13 adalah inisiatif. Kaki tangan perlulah diberikan kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasikan rancangan. Dan akhir sekali adalah 14, kekitaan. Kekitaan ini bermaksud keharmonian di kalangan kaki tangan dapat diwujudkan perpaduan dan keteguhan organisasi tersebut. Seterusnya. Bab 5. Bagaimanakah teori organisasi klasik boleh digunakan di dalam penyelesaian masalah? Di dalam teori pengurusan klasik terdapat 5 elemen, iaitu perancangan, penyusunan, arahan, koordinasi dan peranan bersama. Maknanya di dalam penyampaian maklumat didapati daripada pihak atasan kepada pengurus-pengurus unit berbeza. Selain itu, terdapat juga cara lain dengan menggunakan elemen yang sedia ada, iaitu perancangan, penyusunan, arahan, koordinasi dan peranan bersama. Yang saya akan dengan cara itu dengan elemen berkaitan yang akan disoal dari dikendaki. Maknanya daripada masalah daripada staf masalah saya akan mengikuti kepada bahagian pengurusan yang berlakunya masalah. Pihak pengurusan akan merancang dan menyusun kaedah untuk penyelesaian masalah yang diselesaikan. Dan kerana ilmu koordinasi dengan kerjasama pihak pelaksana sendiri memikirkan dan koordinasi permasalahan terjadi ia tidak berlaut. Jika ia sudah berlautan, maka ia perlu juga berkata kepada pihak pengurusan. Dan kerana ilmu kita adalah tujuan bersama. Sesuatu unit bermasalah, mereka boleh merujuk unit yang lain. Ini kerana setiap unit diberikan arahan yang berbeza dan menyokong satu sama lain dengan lain untuk mencapai tujuan dan pengalaman yang sama. Tapi dalam teori pengurusan klasik ini, pekerja yang dapat menyelesaikan masalah di dalam tugas akan diberikan pelajaran. Next. Seterusnya, penilaian dan kritikan. Penilaian dan kritikan terhadap teori pengurusan klasik adalah satu pendekatan klasik model yang memusatkan struktur organisasi dan fungsi bagi mencapai produktif yang lebih besar. Berbeza pula dengan hubungan manusia dengan ahli human, ia tidak memfokuskan perhatian kepada orang atau fungsi struktur organisasi itu sendiri. Jadi kita lihat penilaian dan kritikan yang pertama, iaitu pembahagian kerja, di mana ia akan meningkatkan produktiviti syarikat. Kedua, pekerja akan lebih berdedikasi. Ketiga, akan menjadikan komunikasi bertambah efektif. Penilaian dan kritikan yang kedua terhadap teori pengurusan klasik ialah pemerintah pekerja, iaitu dengan adanya teori pengurusan klasik, cara pemerintahan
cara perintah mempengaruhi tahap tugasan. Dan ketiga adalah disiplin, akan menjadikan pematuhan undang-undang melalui perjanjian dalam organisasi. Yang ketiga adalah unit steering, di mana penyelarasan dan perancangan sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama. Jabatan yang berbeza hendaklah mempunyai fungsi sebagai sokongan bagi mereka yang memerlukannya untuk mencapai tujuan ini. Dan terakhir sekali adalah semangat pasukan, di mana semangat pasukan akan menjadikan pekerja dalam organisasi lebih efisien. Okey, seterusnya. Seterusnya kesimpulan. Teori pengurusan klasik percaya bahawa pekerja akan lebih bermotivasi sekiranya keperluan fizikal mereka dipenuhi seperti pemberian insentif keuangan mengikut pencapaian pekerja tersebut. Seterusnya, organisasi yang melaksanakan gaya pengurusan ini sering menggabungkan peluang tetap untuk pekerja diberi ganjaran untuk produktiviti mereka dan insentif. Memandangkan teori ini mengandaikan bahawa pekerja tidak mempunyai keperluan sosial atau aktualisasi diri, ia tidak membantu pengurusan atasan mendapatkan pandangan 360 darjah tentang sesebuah organisasi. Seterusnya, teori ini telah dikritik kerana mewujudkan suasana barisan pemasangan dan organisasi zaman baharu yang tidak sabar untuk mendapat kedudukan tinggi dalam tinjauan kepuasan pekerja sedang mencari penyelesaian umur baharu untuk cabaran HR mereka membuat teori ini. Teori pengurusan klasik melibatkan latihan kepimpinan peringkat pertengahan dan kanan untuk perubahan supaya mereka boleh melatih orang yang berada di bawah mereka dan menjadikan organisasi itu sebagai perusahaan sedia masa hadapan. Pengurusan dilatih untuk melihat organisasi secara keseluruhannya dan mengingati gambaran yang lebih besar semasa membuat keputusan. Maka terdapat peluang yang lebih tinggi untuk melakukan perkara yang betul secara strategik. Bertitik tolak dari itu, ia dapat membantu menyelesaikan masalah pertumbuhan yang perlahan, keterlihatan hasil dan semua masalah lain yang mengepung organisasi semasa zaman kemelesetan. Sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.